Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid tahun 1. Subjek matematik hari ini kita masih lagi di dalam tajuk wang. Hari ini cikgu akan berkongsikan subtajuk berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan wang dalam kehidupan seharian. Buku teks dan buku aktiviti matematik jangan lupa ya. Baik, coba murid-murid ingat kali pertama murid-murid membeli sesuatu tanpa pertolongan dari sesiapa. Bagaimana keadaan murid-murid ketika itu? Ada yang yakin diri, tapi cikgu percaya ada juga yang gugup. Baik, hari ini cikgu akan sentuh beberapa situasi yang sedia ada pada buku teks matematik muka surat 23 hingga 27. Kita akan coba lihat apa kata kunci tersembunyi supaya kita boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi. Murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing ya. Baik, situasi yang pertama. Kim beli pembaris dan pemadam. Kira jumlah harga. Kata kunci di sini ialah jumlah yang membawa maksud lain yaitu tambah. Di sini ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah Kim. Cara yang pertama, penambahan secara bentuk lazim. Harga pembaris 50 sen tambah harga pemadam 30 sen. Jumlahnya adalah 80 sen. Cara yang kedua, ini pengiraan secara terus. Murid boleh sebut terus wang yang ada sampai genap jumlahnya. Cara yang ketiga, pengiraan ini menggunakan abakus. Ketiga-tiga cara ini akan membawa jawaban yang sama, yaitu 80 sen. Baik, kita lihat situasi yang kedua. Arissa ada 55 sen. Fefe ada 25 sen lebih daripada Arissa. Berapa uang Fefe? Kata kunci di sini ialah lebih daripada. Ini membawa maksud bahwa wang Fefe terlebih 25 sen daripada wang Arissa. Bagaimana kita nak tahu berapa wang Fefe? Di sini ada dinyatakan 2 cara. Cara yang pertama, pengiraan secara bentuk lazim. Wang Arissa 55 sen tambah dengan lebihan yang ada pada wang Fefe sebanyak 25 sen, jumlahnya adalah 80 sen, dan itulah jumlah wang Fefe. Cara yang kedua, ini adalah penambahan secara terus, seperti ini. Lihat baik-baik ya. Oke, kedua-dua cara ini akan mendapat jumlah yang sama, yaitu 80 sen. Seterusnya, situasi yang ketiga. Ravin derma 5 ringgit. Kamal juga derma 5 ringgit. Kira jumlah wang itu. Ada perkataan jumlah di situ. Maknanya, kita perlu menggunakan operasi tambah untuk mengetahui berapa banyak yang mereka berdua dermakan. Ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini seperti situasi kedua tadi. Baiklah, seterusnya situasi yang keempat. Saiful ada 10 ringgit. Dia derma 4 ringgit kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Baik, wang yang tinggal. Perkataan ini adalah kata kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Berapa wang tinggal sama maksud dengan baki wang. Kita perlu gunakan operasi tolak untuk mencari baki wang Saiful. Cara yang pertama adalah secara bentuk lazim. Dan cara yang kedua menggunakan garis nombor. Perhatikan anak panah berundur ke belakang sebanyak 4 kali yang membawa maksud 4 ringgit yang telah dibelanjakan. Jadi, baki wang Saiful adalah 6 ringgit.
Untuk situasi yang kelima, Ying ada 10 ringgit. Wafi ada 2 ringgit kurang daripada Ying. Kira wang Wafi. Kata kuncinya ialah kurang daripada. Situasi ini lebih kurang sama dengan situasi kedua tadi. Jika situasi kedua tadi ayat lebih daripada menggunakan operasi tambah, maka ayat kurang daripada ini meminta murid menggunakan operasi tolak untuk mengira. Cara pengiraannya murid boleh lihat di bawah ini. Seterusnya untuk situasi yang keenam. Wang di dalam tabung Adib ada 80 sen. Dia masukkan 20 sen lagi di dalam tabung. Berapa jumlah wangnya? Baik, kata kunci situasi ini adalah jumlah. Cara penyelesaiannya adalah menggunakan operasi tambah seperti ini. Boleh ya? Untuk situasi yang ketujuh. Baik, Aini ada 25 sen. Esa pula ada 65 sen. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama banyak dengan wang Esa? Baik, ini adalah soalan hebat. Hebat bermaksud kemahiran berpikir aras tinggi. Selain daripada cara yang diberikan di sini, murid boleh juga gunakan cara seperti ini. Aini perlu kumpul lagi 40 sen supaya wangnya sama dengan Esa. Seterusnya, kita akan lihat untuk latihan pengukuhan. Lihat buku aktiviti muka surat 22. Aktiviti 1. Tambah. Selesaikan 30 sen tambah 35 sen. Bagi memudahkan murid agar tidak keliru, buat garisan seperti ini. Ini adalah garisan pemisah untuk rumah sah dan rumah puluh. Setiap kali membuat pengiraan dalam bentuk lazim, murid kena mulakan daripada rumah sah terlebih dahulu dan barulah diikuti oleh rumah puluh. Kemudian tulis jawapan seperti ini. Jangan lupa perkataan sen di belakang jawapan itu. Baik, cikgu beri satu lagi contoh, yaitu C. 80 sen tambah 5 sen. Berapakah jumlahnya? Di situ ada disediakan ruang kosong untuk jalan pengiraan. Jadi, kita akan buat jalan kira seperti ini. Jangan lupa setelah mendapat jawapan, murid kena catat di petak seperti ini. Boleh kan? Seterusnya untuk muka surat 23 aktiviti 2. Kira jumlah harga. Jumlah bermaksud murid kena guna operasi tambah. Contohnya, sikat berharga 1 ringgit tambah berus gigi yang berharga 2 ringgit. Jumlah keseluruhannya ialah 3 ringgit. Boleh kan? Baik, kita akan beralih ke buku aktiviti muka surat 24. Aktiviti 3. Soalan yang pertama, tolak. Baik, cikgu bagi contoh E. Selesaikan 35 sen, tolak dengan 5 sen. Berapakah jumlahnya?
Baik, mulakan pengiraan daripada rumah Sa. 5 tolak 5 sama dengan 0. 3 tolak 0 sama dengan 3. Dan tulis sen seperti ini. 0 sama maksudnya dengan sifar. Boleh kan? Seterusnya B. 50 sen dan 20 sen. Apa yang perlu kita buat terlebih dahulu ialah jumlahkan dahulu uang 50 sen dan 20 sen yaitu menjadi 70 sen. Kemudian 70 sen tolak dengan 20 sen seperti di dalam gambar. Barulah kita selesaikan seperti biasa. Oke, jumlahnya adalah 50 sen. Seterusnya, soalan C dan D, murid coba jawab sendiri ya. Jangan lupa buat jalan pengiraan. Untuk soalan 2 di bawah, kira beza. Untuk kira beza, kita perlu gunakan operasi tolak. Cikgu beri contoh 80 sen, tolak 60 sen, bakinya atau bezanya ialah 20 sen. Seperti ini. Kita gunakan operasi tolak. Seterusnya, untuk soalan pada muka surat 25. Aktiviti 4, kira baki wang. Cikgu sudah beritahu tadi, jika ada perkataan baki bermakna murid kena gunakan operasi tolak. Oke, baki wang ya. Cikgu beri satu contoh soalan yang kedua. Wang saya ada 70 sen. Saya beli pembaris harga 55 sen. Berapa baki wang saya? Oke, mula-mula sekali kita buat jalan pengiraan seperti ini. Oke, rumah Sa sifar tolak dengan 5 tidak boleh. Jadi, kena buat pinjaman daripada rumah puluh seperti ini. Kita potong dahulu ya nombor itu seperti ini. Sifar akan menjadi 10 kerana kita sudah pinjam 1 ataupun nilainya 10 daripada rumah puluh. Manakala 7 di rumah puluh ini pula dia sudah kurang 1 kerana dipinjam oleh Sa. Jadi bakinya ialah 6. Okey. Apabila kita sudah dapat seperti ini, maka kita boleh buat pengiraan seperti biasa. 10 tolak dengan 5, jawapannya ialah 5. 6 tolak dengan 5, jawapannya 1. Jadi, baki wang saya ialah 15 sen. Baik, untuk soalan-soalan lain, murid boleh cuba untuk jawab sendiri ya. Baiklah murid-murid, selesai tugasan hari ini. Diharap murid-murid boleh memahami tajuk hari ini. Ingat ya, untuk soalan penyelesaian masalah, murid perlu berhati-hati membaca soalan dan cari kata kuncinya terlebih dahulu sebelum menjawab. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang, selamat belajar dan jaga diri. Assalamualaikum.